Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam kelas matematik tahun 5. Jom kita semak latihan buku teks muka surat 258 dalam tajuk Mud, Julat, Median dan Min. Moh kita. Baiklah, kita mula dengan soalan yang pertama. Berpandukan jadual di sebelah, apakah julat markah bagi kuis 1 dan B kuis 2? Untuk selesaikan soalan ini, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan julat. Okey, biar kita faham betul-betul apakah maksud julat. Okey, julat ialah perbezaan antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam satu set data. Okey, untuk soalan ini, julat dalam kuis yang pertama. Okey, untuk soalan A, kuis 1, perbezaan antara nilai terbesar. Nilai terbesar di dalam kuis 1 adalah 86 dan nilai terkecilnya adalah 78. Jadi, 86 kita tolakkan dengan 78. Jadi, kita akan dapat jawapannya di sini. Kita tulis dalam bentuk lazim. 86 tolak 78. Okey. Pinjam. Tak boleh kan? 6 nak tolak 8 tak boleh. Jadi, kita pinjam daripada 8. Tinggal lagi 7. 16 tolak dengan 8. 8. Okey. 7 tolak 7. Sifar. Jadi, kuis 1 julatnya adalah 8. Baiklah, untuk soalan B, kuis 2. Kuis 2 kita kenal pasti dahulu di manakah nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah 92 dan nilai minimumnya adalah 88. Jadi, 92 tolak 88. Okey, bersamaan dengan kita kira dalam bentuk lazim. 92 tolak 88. Okey, 2 tolak 8 tak boleh. Jadi, kita pinjam daripada 9. Tinggal lagi 8. Okey, jadi 12 tolak 8, 4. Okey. Jadi, untuk kuis kedua, julatnya adalah 4. Baiklah, kita pergi ke soalan yang kedua. Pitograf menunjukkan masa yang diambil oleh beberapa orang murid untuk bersukan dalam sehari. Tentukan julat. Okey, untuk menentukan julat seperti soalan yang pertama tadi, kita kena tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan julat. Okey, julat adalah perbezaan antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Okey, dalam jadual ini kita lihat di sini 75 minit adalah nilai yang terbesar dan 45 minit adalah nilai yang terkecil. Jadi, untuk mendapatkan julat, kita tolakkan antara 75 minit. Okey, 75 minit dan 45 minit. Okey, 75 minit tolak 45 minit bersamaan dengan 30 minit. Jadi, julatnya di sini adalah 30 minit. Okey, B. Mood. Apa itu mood? Mood adalah nilai yang paling kerap muncul dalam satu set data. Okey, nilai yang paling kerap muncul dalam satu set data. Kalau kita lihat pada jadual ini, yang paling kerap, yang paling banyak adalah 75 minit. Bermakna moodnya adalah 75 minit. Baik. Seterusnya C. Median. Okey, untuk kita kenal median, untuk kita mendapatkan median senang saja. Kita kena tahu dulu apa itu median. Median adalah data yang berada di tengah-tengah set data. Okey, data yang berada di tengah-tengah set data. Jadi, kita perlu susun dahulu. Okey, jadual ni kita perlu susun dahulu. Kita cari dahulu 45 minit. Kita tengok pada petunjuk. Satu gambar Raja, orang berlari ni, mewakili 2 orang murid. Okey, mewakili 2 orang murid. Bermakna 45 minit, 2 orang murid. 60 minit, 2 orang murid juga. 75 minit, okey, 2, 2, 2, bermakna 6 orang.
Okey, bermakna 6 orang. Okey, sekarang kita susun data-data ini secara menaik. 45 minit, 2 orang, jadi 45 pertama, 45 yang kedua. Okey, 60 minit juga 2 orang, 60, 60. 75 minit, 6 orang. Jadi 75 pertama, 75 kedua, 75 yang ketiga, 75 yang keempat, 75 yang kelima dan 75 yang keenam. Baik, sekarang kita perlu cari di manakah data yang berada di tengah-tengah set data ni. Okey, data nombor berapa yang berada di tengah-tengah. Jadi untuk memudahkan kita perlu cantas saja. Cantas di hadapan dan belakang. Sehinggalah kita bertemu dengan data yang berada di tengah-tengah. Okey, depan, belakang. Baik, sekarang kita bertemu dengan dua nombor yang berada di tengah-tengah. Apabila kita bertemu dengan dua nombor yang berada di tengah-tengah, kita perlu mencari min ataupun purata. Bagaimana kita nak mendapatkan purata? Okey, kita perlu tambah dua nombor ni. 75 tambah 75. Kemudian kita bahagikan dengan 2. Sebab dua nombor. Okey, 75 tambah 75 bersamaan dengan 150. Okey, 150 bahagi dengan 2. Okey, seterusnya kita masukkan nombor ni. Okey, 1 darab 2, 2. 7 darab 2, 14. Lebih lagi 1. 5 darab 2, 10. Jadi, kita dapat di sini, mediannya adalah 75. Okey, mediannya adalah 75. Okey, kita pergi ke soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ini melibatkan carta palang. Okey, carta palang pungutan mata bagi 10 orang pemanah. Baik, kita perhatikan dahulu carta palang ini. Okey, untuk satu mata, okey, bilangan pemanah yang mendapat satu mata adalah 5 orang. Okey, 2 mata 1 orang, 3 mata 3 orang dan 4 mata adalah 1 orang, cuma 1 orang. Baik, sekarang ni kita nak tengok soalan. Carta palang menunjukkan pungutan mata bagi 10 orang pemanah. Okey, bagi 10 orang pemanah. Okey, nyatakan mod. Okey, nyatakan mod. Kita nak cari mod. Apa itu mod? Okey, seperti yang cikgu terangkan tadi, mod adalah nilai yang paling kerap muncul. Okey, nilai yang paling banyak di dalam gambar rajah ni. Okey, apa yang paling banyak dalam gambar rajah ni? Okey, kita tengok di sini, satu mata 5 orang. Bermakna, okey, bahagian yang paling banyak mata, yang paling banyak dikumpul adalah satu mata. Iaitu sebanyak 5 orang. Bermakna moodnya di sini adalah 1. Okey, moodnya adalah 1. Baik, yang kedua, kita nak cari median. Okey, median adalah data yang berada di tengah-tengah. Okey, data yang berada di tengah-tengah set data. Okey, kita lihat pada gambar rajah ni, kita kena kenal pasti dahulu mata yang diperolehi oleh 10 orang pemanah ni. Okey, satu mata 5 orang. Okey, 2 mata 1 orang, 3 mata 3 orang, 4 mata cuma seorang. Sekarang ni kita perlu susun data ini dalam turutan menaik. Okey, kita susun data mata ni secara menaik. Okey, 1 5 orang, jadi kita susun 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu untuk satu mata. Untuk dua mata hanya satu orang, jadi sekali je lah 2. Okey, untuk 3 mata 3 orang, jadi 3 kali. Okey, 3 kali 3. Okey, kemudian 4 mata cuma seorang, jadi kita tulis sekali sahaja 4. Okey, sekarang ni kita perlu cari nombor yang berada di tengah-tengah data. Okey, nombor yang berada di tengah-tengah data. Okey, macam tadi juga aja, mudah je kita cantas di hadapan, belakang, sampai kita bertemu dengan nombor yang berada di tengah-tengah set data tadi. Okey, sekarang kita bertemu dengan nombor 1 dan 2.
Ada dua nombor yang berada di tengah-tengah. Apabila ada dua nombor yang berada di tengah-tengah, kita perlu cari purata ataupun min. Okey, macam mana nak dapat purata atau min? Kita tambah. Okey, kita tambah 1 tambah 2. Okey, 1 tambah 2 bahagi dengan 2. Sebab apa kita bagi dengan 2? Sebab ada dua nombor, iaitu nombor 1 dan nombor 2. Okey, kita tambah macam biasa. 1 tambah 2, 3 per 2. Baik, sekarang ni kita kena selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, bahagi bentuk lazim. 3 bahagi 2. Okey, 3 bahagi 2 dalam sifar 2 tidak ada 3. Jadi kita ambil nombor yang hampir dengan 3 adalah 2, iaitu yang pertama. Okey, kemudian kita tolak. 3 tolak 2, 1. Sekarang ni kita nak selesai, tak dapat sebab tidak ada nombor lain selepas 3. Jadi kita tukarkan nombor 3 ini. Okay, tukarkan nombor 3 ini kepada bentuk perpuluhan. Jadi kita tambah perpuluhan sifar. Okay, perpuluhan sifar. Jadi di atas pun kita letak juga perpuluhan. Baik, sekarang ni kita bawa turun sifar. Okay, sekarang 1 tadi dah menjadi 10. Okay, 10 dalam sifar 2 adalah 5. Okay, 5 darab 2, 10. Okay, kita tolak macam biasa, tolak 10. Okay, kita akan dapat di situ median. Okay, median bagi soalan ni adalah 1/5. Okay, 1/5. Baik, untuk soalan B. Hitung min. Okay, seperti cikgu beritahu, min adalah hasil yang diperolehi dengan kita bahagi jumlah keseluruhan nilai dengan bilangan data. Okay, dengan bilangan data maknanya jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kita bahagikan dengan bilangan. Kalau dalam soalan ni, bilangannya adalah 10 pemana. Okay, bilangannya adalah 10 pemana. Okay, kita pergi kepada soalan ni. Okay, jumlah keseluruhan macam mana nak cari? Okay, kita dah susun dalam median tadi. 1 ada 5. Jadi, 1 ada 5. Jadi, 1 kali 5. 1 darab 5. Tambah dengan 2, cuma ada 1. Kemudian tambah lagi dengan 3. 3 ada 3 kali, jadi 3 darab 3. Dan tambah dengan 4. 4 sekali je. Okey, kita bahagikan dengan bilangan pemana semua ada 10 orang. Jadi kita bahagikan dengan 10. Okey, seterusnya kita darab 1 darab 5, 5. Tambah dengan 2. Tambah dengan 3 darab 3, 9. Okey, 9. Tambah dengan 4. Okey, kita bahagikan dengan 10. Okey, berapa kita dapat? Okey, 5 tambah 2, 7. 7 tambah dengan 9, 16. 16 tambah dengan 4, 20. Jadi, 20 kita bahagikan dengan 10. Masuk sifar di belakang. Jadi, jawapan yang kita dapat adalah 2. Okey, jawapan yang kita dapat adalah 2. Okey, ini jawapannya. Okey, jawapannya adalah 2. Okey, jawapannya min adalah 2. Baiklah, kita pergi ke soalan yang terakhir, iaitu soalan yang keempat. Okey, soalan yang melibatkan carta pi. Carta pi menunjukkan bilangan gasing Beyblade yang dimiliki oleh 10 orang murid. Okey, hitung julat. Okey, untuk soalan ni kita hitung julat sama juga dengan tadi. Julat adalah perbezaan antara nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Okey, kalau kita tengok di sini, nilai yang paling besar. Okey, nilai yang paling besar adalah 4 gasing. Kemudian yang terkecil adalah 1 gasing. Bermakna julatnya adalah 4 tolak 1. Okey, bersamaan dengan 3. Okey, bersamaan dengan
3. Julatnya adalah 3. B, mood. Mood adalah nilai yang paling kerap muncul. Okey, yang paling kerap muncul di sini, yang paling ramai, yang paling banyak. Okey, kalau kita tengok di dalam carta pie ni, yang paling banyak adalah 40%. Okey, yang lain 10, 20, 30%. Okey, yang paling banyak adalah 40%. Bermakna mood di sini adalah 4. Okey, 4 gasing. Okey, seterusnya C, min. Okey, kita nak cari min. Macam mana kita nak cari min? Okey, kita nak bahagikan jumlah keseluruhan dengan bilangan murid. Okey, dengan bilangan murid yang ada dalam ni. Baik, sekarang ni kita kena tahu dahulu bilangan murid yang ada satu gasing. Okey, macam mana cari bilangan murid yang ada satu gasing? Okey, dia mewakili 10/100 daripada 10 orang murid. Okey, kita masuk. Masuk di sini kita dapat seorang. Okey, 1/1, 1. Bermakna untuk satu gasing seorang. Okey, untuk dua gasing sama macam tadi, kita kira dia 20 per 100 darab dengan 10 orang. Kita masuk. Okey, 2 darab 1, 2. Bermakna dua gasing 2 orang. Okey, sekarang ni kalau 10% seorang, 20% 2 orang. Jadi 30% mestilah 3 orang. Dan 40% 4 orang. Okey. Sekarang ni kita tambah. Okey, untuk dapatkan jumlah ni kita tambah. Okey, kita tengok gasing yang ada satu. Seorang saja. Okey. Gasing yang murid yang mempunyai satu gasing seorang sahaja. Kemudian yang mempunyai dua gasing 2 orang. Maknanya 2 darab 2. Yang mempunyai 3 gasing 3 orang. Seterusnya tambah pula dengan yang 4 gasing 4 orang. Jadi 4 darab 4. Okey, kemudian kita bahagikan dengan jumlah murid yang ada, iaitu 10 orang. Okey. Okey, kita selesaikan yang di atas dahulu. 1 tambah dengan 2 darab 2, 4. Tambah dengan 3 darab 3, 9. Tambah 4 darab 4, 16. Okey, bahagikan dengan 10 orang. Okey, kita akan dapat sini. 1 tambah dengan 4, 5. Tambah dengan 9, 14. Tambah dengan 16, jadi dapat 30. Okey, 30 per dengan 10 orang. Okey, kita masuk sifar di sini. Okey, selesai di situ. Okey, kita dapat jawapannya adalah 3. Bermakna minnya adalah 3. Baiklah, cikgu harap awak semua faham apa itu julat, mood dan min. Dan awak tahu macam mana nak mencari julat, mood dan min ni. Okey. Sampai kita bertemu lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum dan terima kasih.